TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Macam biasa di rancangan Mahir ini, kita akan bersama pukul 2 sehingga 4 petang. 2 jam bersama saya dan kita akan belajar 2 subjek yang berbeza. Tapi sebelum tu, Irfan nak ingat kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Pertama sekali, jangan lupa untuk pakai pelitup muka jika anda berada di tempat awam ataupun tempat yang sesak. Dan yang kedua, jangan lupa untuk sanitasi tangan anda supaya kita dapat membasmi kuman dan dapat membanteras COVID-19. Dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa? 1 meter. Irfan tak nak ada di antara penonton kena kompaun sebanyak RM10,000 sebab kita boleh simpan duit itu untuk masa depan kita. Dan hari ini, kita akan bersama-sama belajar mengenai subjek STEM iaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics. Okey? Untuk menengah atas. Dan sebelum itu, macam biasa, kita akan berkenalan dulu dengan guru yang akan mengajar kita. Jom saksikan video profil beliau. Bersama saya sekarang Cikgu Idrul. Selamat datang ke Mahir, Cikgu. Terima kasih, Irfan. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, nampaknya Cikgu sihat di hari Sabtu kita hari ini. Betul. Baik, Cikgu, sebelum kita mulakan, Irfan nak ingatkan kepada anda semua untuk patuhi SOP. Jadi, Cikgu, saya minta Cikgu untuk gunakan hand sanitizer. Dipersilakan. Okey, saya dulu ya. Ya, Cikgu dulu. Okey, baiklah. Irfan pun nak juga. Dan lepas kita guna hand sanitizer ni, kita kena buka pelitup muka dan simpan di bekas yang disediakan. Okey, barulah kita nampak muka cikgu kita ni. Handsome orangnya. Okey, cikgu. Kita masukkan dulu di dalam bekas yang disediakan. Okey. Dan kita kena jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, cikgu dah bersedia? Okey, jom Irfan. Baik. Kita nak berkenalan dulu. Apa kata cikgu kenalkan diri cikgu kepada penonton di rumah? Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Idrul Nafis. Saya merupakan seorang guru fizik di Kolej Tingkatan 6 Bandar Utama. Okey. Dan saya dah pun mengajar dalam 8 tahun. 8 tahun. Nampak tak adik-adik semua? Banyak pengalaman cikgu Idrul kita dan itulah antara ilmu yang akan kita dapat untuk hari ini. Okey, cikgu, tadi Irfan dah cakap dan kita akan belajar mengenai STEM. Ya, betul. Science, Technology, Engineering and Math. Okey. Mathematics. Betul. Dan sekarang ni apa yang kita akan lakukan, cikgu? Okey, tapi sebelum kita mulakan aktiviti kita pada hari ini, Irfan rasa tak sedikit panas hari ini? Betul lah, cikgu. Kenapa macam tak ada? Tahulah. Ada rosak ke bau dingin ni? Mungkin penghawa dingin dekat studio ni agak perlahan ataupun yalah sedikit panas kan. Okey, cikgu. Tapi tak apa, Irfan. Orang kata sediakan payung sebelum hujan kan. Betul. Tapi cikgu sediakan kipas. Ada kipas? Ketika panas. Adalah kat sini. Okey. Sebab tu, Irfan ambil satu kipas. Ini untuk saya cikgu Ya. Satu untuk cikgu, satu untuk Irfan Okey. Jom kita on kipas ni. Baik. Lega sikitlah cikgu. Sekarang ni kan baru tak rasa panas sangat. Tak kering sangatlah. Tak kering tekak, betul. Okey, cikgu. Tapi kan, memandangkan cuaca kita sangat panas sekarang, cikgu kan. Irfan rasa kelajuan kipas tak cukup lah, cikgu. Ya, betul. Perlahan sangat. Perlahan sangat. Macam mana kita nak tingkatkan kita punya kelajuan kipas ni? Yang itulah yang cikgu nak cerita pada hari ini, Irfan. Okey. Sebab kelajuan kipas yang cikgu bagi pada Irfan ni, dipengaruhi oleh nilai arus, dipengaruhi oleh kekuatan magnet dan juga dipengaruhi oleh bilangan lilitan di dalam motor. Okey. Tapi kita belum lagi buat aktiviti kan? Belum, kita masih belum buat lagi. Okey, apa lagi yang Irfan nampak dekat set kita ni? Okey, kalau Irfan nampak dekat set kita ni, Irfan dah nampak macam penari-penari kecil ni, cikgu. Ya, betul. Nampak penari-penari kecil ni kan. Tapi apa yang kita nak buat pada hari ini, Irfan? Apa tu, adalah kita nak bagi penari-penari kecil kita ini menari ataupun berputar. Bukan kita saja menari. Penari kecil ni pun akan menari juga hari ni. Betul.
Betul. Kita nak bagi penari kecil kita ni menari. Okey. Jadi macam mana nak tahu tak? Macam mana cara dia? Nak tahu sangat cikgu. Okey, kalau kita nak tahu, Aha. apa lagi Irfan? Keringlah tekak. Apa tak apa. Kalau macam tu kita rehat Kan? dulu tak cikgu? Boleh? Okey, Jom. baik. Kita rehat dulu, kita pergi gunakan kipas kita dulu dan kita akan kembali. Kita legakan selepas keadaan ini. dulu kan? Iya betul. Jom kita berehat dulu. Terima kasih padamu cikgu, jazamu akan ku kenang selalu. Tak pernah lelah tunduk agarku. Terima kasihku kepadamu cikgu. Terima kasih cikgu. Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita masih dalam pembelajaran mengenai subjek STEM iaitu Science, Technology, Engineering and also Mathematics. Okey, tadi sebelum tu kita ada nampak satu video tentang video terima kasih cikgu, video ucapan pelajar kepada guru-guru mereka. Dan sebenarnya itu juga kita dapat juga kad secara atas talian. Jom kita saksikan di paparan yang disediakan. Okey, ini adalah kad yang didedikasikan kepada gurunya daripada seorang pelajar dengan katanya itu terima kasih cikgu. Dan untuk tema Hari Guru tahun ini iaitu berguru demi ilmu, bina generasi baharu. Sama macam tahun lepas dan kita pada tahun ini sama-samalah menghargai jasa guru kita dengan menyambut sambutan Hari Guru. Okey, bersama saya sekarang cikgu kita, Cikgu Idul. Tadi kita dah belajar mengenai apa yang kita akan lakukan dan sebelum kita berehat, kita dah cakap yang kita nak buat penari kecil itu menari. Macam mana cikgu? Betul. Kan tadi kita dah tengok tiny dancers kita ni duduk dekat sini diam-diam tapi dia tak menari pun. Betul lah kan? tu. Jadi hari ini kita nak mengajak Irfan dan juga penonton di rumah untuk bersama-sama dengan cikgu untuk menghasilkan model tiny dancers. Okey, tiny dancers. Baiklah. Kalau kita tengok dekat sini macam-macam ada. Kita ada macam kertas pasir, ada kertas ni, pelayar apa semua. Jadi apa yang kita nak tengok sekarang ni cikgu? Okey, di atas meja ni cikgu telah pun sediakan. Okey, kita ada pelayar, alright, dan juga ada pelbagai dawai kuprum. Dawai kuprum. Dawai kuprum. Okey. Tapi Irfan, untuk aktiviti tiny dancers ataupun untuk menghasilkan model tiny dancers kita pada hari ini, kita perlukan dawai kuprum SWG 18. SWG 18. Apa tu cikgu? Irfan dengar pun macam dah confuse sikit ni. Jangan confuse dulu. Okey. Sebab SWG 18 tu sebenarnya adalah ukuran yang kita gunakan kepada dawai. So jadi contoh kalau cikgu ambil dekat sini Irfan, ada dua dawai kuprum yang berbeza. Ada dua, okey, betul. Contoh yang pertama ni SWG 18. Baik. Yang ini pula SWG berapa ni? 20 cikgu. 20. Apa bezanya? Okey, antara kalau dua ni? Irfan tengok in terms of dia punya perbezaan. Okey. Irfan ambil satu baik, kita cikgu. pegang, Pegang satu. Okey. Kalau Irfan tengok, Irfan bukalah. Baik. Okey. Apa perbezaan antara dua wayar ni, Irfan? Kalau Irfan nampak sekarang ni punya ketebalan cikgu. Ketebalan dia, betul. Jadi SWG 18 ni adalah menentukan ketebalan wayar yang kita akan gunakan. Jadi kalau kita guna SWG 20, ketebalan dia adalah lebih nipis. Betul. Tak sesuai untuk kita gunakan untuk membentuk tiny dancers kita. Okey, so kita kena guna SWG SWG 18. 18. Okey. Baiklah. Baik, Irfan dah sedia ke untuk kita buat model tiny dancers ni? Dah bersedia cikgu. Dah bersedia, saya dah bersemangat dah ni. Okey, dah bersemangat dah Okey, Okey. kalau dah bersemangat ni, jadi cikgu kena unfold dulu. Okey, baik. Ini kita simpan lah cikgu Betul. Kita akan guna SWG 18 sahaja Ya, betul. hari ini. Okey. SWG 18 saja. Okey. Jadi kalau
kita perhatikan, copper wire ni Irfan, dia disaluti oleh satu lapisan. Kalau Lapisan tu Irfan nama nampak apa, cikgu? Ini kita panggil dia enamel. Animal Okay. Enamel ni adalah satu lapisan yang akan mensaluti dawai kuprum kita. Okey. Dia bertindak sebagai penebat lah. Penebat ataupun resisten lah kan? Resisten, betul. Okey, cikgu akan bagi satu dekat Irfan Baik, terima kasih cikgu. Nampak tak Irfan? Cikgu tolong Irfan hari ni tau. Kita menghormati tetamu lah kan. Betul itu. Satu lagi wire cikgu akan gunakan. Kita ambil panjang sikit lah. Lebih kurang besar macam platform ni cikgu kan? Panjang dia. Betul. Okey, baik. Wire yang kita gunakan ni dia tak ada ukuran. Kalau penonton di rumah tanya berapa agak-agak ukuran yang kita perlukan kan untuk membuat model tiny dancers ni. Kita tak ada ukuran yang spesifik. Tetapi Irfan, memadailah kalau kita ambil dalam lebih kurang 1 meter ataupun setengah meter. Okey. Sama macam jarak sosial cikgu kan? 1 meter. Betul. Sebab tu Irfan jauh sikit, cikgu dekat sini sikit. Okey, seterusnya Irfan. Kalau kan tadi cikgu cakap ada lapisan enamel tadi betul. Kan. Jadi kita perlu buang terlebih dahulu lapisan enamel ni. Kita nak guna apa cikgu untuk buang lapisan enamel? Untuk membuang lapisan enamel ini, kita perlukan kertas pasir. So kertas pasir. Jadi ini adalah kertas pasir. Okey. Irfan pun boleh ambil juga ke? Boleh. Irfan ambil satu. Baik. Lupa pula kan. Kita lipat dulu kan? Kita lipat dulu dua. Okey, lipat dua dulu. Alright. Lipat dua. Macam ni. Macam tu. Dan lepas tu Irfan tariklah dia. Bagi dia bahagi dua tu dah cukup lah. Bagi dua cukup lah Kalau terkoyak sikit tu tak apa. Tak apa. Tak apa. Kita gunakan kertas pasir. Alright. Selebih itu kita masukkan balik. Baik. Dan sekarang ni cikgu nak Irfan cuba scratch ataupun cuba Irfan gunakan kertas pasir ni. Gosokkan. Gosokkan pada kita punya dawai kuprum ni. Irfan cuba cuba scratch sikit je. Boleh ke? Boleh. Faham. Nampak tak menarik lah. Irfan. Okey. Dia kena ni macam mana cikgu? Tengok Irfan punya. Ada beza tak Irfan antara sebelum dengan selepas kita gunakan kertas pasir? Macam warna dia tu dah keluar dah. Betul. Dah hakis dah tu. Jadi lapisan enamel tadilah yang kita tak nak. Sebab Irfan tahu tak kenapa kita tak nak? Sebab kita tak nak ada penebat tu cikgu. Kita tak nak ada benda yang mensaluti lapisan dawai kuprum ini. Betul. Jadi kita perlu buang dia terlebih dahulu, barulah kita dapat menghasilkan tiny dancers yang baik. Baiklah. Dan seterusnya di atas meja ni pun kan cikgu dah sediakan satu template kan untuk Irfan. Ada cikgu. Jadi dengan menggunakan plier yang cikgu bagi ni, ada satu plier untuk Irfan kan. Irfan bentukkan model tiny dancers ni mengikut template yang cikgu bagi. Cikgu, Irfan nak tanya, kenapa dekat template ni macam bentuk orang cikgu kan namanya pun tiny dancers. Betul lah tu. Namanya pun tiny dancers. Jadi kenalah bentuk orang kan. Irfan dah macam technician dah ni cikgu. Tak apa. Kalau ada lebihan wire tu pun tak apa. Kita letak dulu dekat tepi. First kali kita potong dulu cikgu. Potong dulu. Pasal mana cikgu? Dekat sini. Dekat situ. Kalau nak potong dia kena ke belakang sikit. Di tempat yang ada lubang tu. Yang lebih tajam. Baik dah. Alright. Seterusnya Irfan tekapkan macam ni. Tekapkan dekat template tadi. Pada template tadi tu. Lepas tu Irfan bentukkan di atas tu pun Irfan bandkan dia. Faham. Macam cikgu suka gunakan tangan saja sebab dia tak terlalu keras. Betul lah cikgu. Tapi kalau mungkin untuk bahagian yang lebih runcing ataupun yang lebih tajam macam ni, kita gunakanlah kita punya plier ni. Baik. Boleh Irfan cuba dulu. Baik. Baik. Jadi kita kena bentukkan betul-betul.
Cikgu, Ifan nak tanya lagi, Ya, kenapa boleh. dekat template ni dia macam ada lekuk-lekuk tu? Apa fungsi dia, okey. cikgu? Lekuk-lekuk yang kita nampak dekat template ni, untuk pengetahuan penonton di rumah juga, lekuk yang ada pada model Tiny Dancers ini adalah kerana kita nak pastikan model Tiny Dancers ini boleh berputar dan juga berpusing Baik. dengan baik. Jadi macam penari ballet lah, Ifan. Dia adalah dia punya, orang kata apa, Movement dia kan. movement dia tu. Kalau penari ballet misalnya kan, biasanya kaki dia akan lebih pointy ataupun kita panggil dia dia akan bengkokkan kaki dia. Dia sentuhkan kaki dia. Baru Okey. dia boleh berpusing. Sama lah Betul. juga macam Tiny Dancers Ya, ni. betul. Okey. Jadi kita sebab itulah kena ada lekuk ni sikit. Oh, faham. Okey. Okey, untuk kawasan yang lebih susah ni, Ya. Irfan gunakan pelayar lah. Oh, gunakan pelayar. Yes. Okey, baik. Dia gunakan pelayar ni untuk kita ketatkan dia. Supaya dia dapatlah lekuk tu kan. Nak cuba Okey. Okey. Memang aktiviti ni dia sebenarnya tidak susah, Okey. tetapi dia memerlukan ketelitian. Iyalah tu cikgu. Kan, kalau Irfan Baru nak je rush belajar. je ataupun Ya. cepat-cepat je, memang dia tak jadi. Betul. Memang susah sikit. Okey. Lupa saya tadi nak cakap Irfan, kalau kita gunakan dawai kuprum ni kan, kita kena pastikan semua ni dah digunakan ataupun dah di scratch dulu dengan kertas pasir. Okey. Macam tadi kan kita tunjukkan sedikit sahaja. Sebab kalau kita nak buat semua, esok pun tak habis lah. Betul. Dua episod lah kan. Iyalah Irfan. tu. Baru habis. Okey. Jadi kita kena scratch terlebih dahulu kalau kita nak pastikan model Tiny Dancers kita ni boleh berfungsi dengan Sebab baik. ini kita nak tunjuk contoh saja, betul tak Ya, cikgu? tunjuk contoh. Okey, kalau nak buat besar sikit pun tak apa Irfan. Oh, boleh, cikgu? Boleh. Faham, Right, faham, tak ada faham. masalah. Kita nak besarkan sedikit, sebab Tiny Dancers ni boleh ada yang kecil dan boleh juga ada yang besar. Ifan agak struggle sikit kat sini Struggle sikit Struggle is real. Aduh, struggle is real lah cakap. Betul orang cakap nak buat suatu eksperimen ataupun aktiviti ni bukan mudah. Kita perlu ketelitian, betul tak cikgu? Betul. Tanpa ketelitian ni kita tak dapatlah kan. Ya. Okey, konsep sains dia dekat sini Irfan. Yang macam cikgu cakap tadi lah, stability ataupun kestabilan. Kita nak pastikan model Tiny Dancers kita ni dapat berputar dan berpusing dengan baik kan. Baik, faham. Jadi sains di sini adalah dengan membentuk kestabilan lah pada kita punya model Tiny Dancers ni. Cikgu punya ni dah hampir-hampir siap lah. Habis Lebih siap kurang dah. macam ni. Alamak. Okay, lebih Oh, kurang comel macam cikgu ni. punya. Okey. Nampak macam orang kan. Nampak macam bentuk penari, orang tu. Ya. Kan. Ifan punya macam tak jadi lagi lah ni sebenarnya ni. Okey. Tak apa Irfan. Tak apa, Okey. Sebab apa? Cikgu dah pun sediakan model yang betul punya. Okey. Maksudnya nanti kita akan gunakan tu. Okey. Tapi selepas tu Irfan kita boleh juga menggunakan stiker. Okey, gunakan stiker. Right? Untuk mencantikkan lagi lah kan kita punya Tiny Dancers. Kalau tak, Tiny Dancers kita macam besi je macam Iyalah, ni. betul tak? Sebab kita belajar sains dan juga kita perlu ada kreativiti, betul tak cikgu? Yes. Untuk Dan nambah. tadi kan Irfan ada mention STEM kan, Betul. engineering. So Yes. engineeringnya di mana? Dia adalah untuk menghasilkan ni, untuk membentukkan ni supaya dia boleh berputar di atas. Ada something nanti. ada something, Ada okey. surprise untuk Irfan. Okey, cikgu boleh dan juga tunjuk penonton dekat di kamera rumah. sikit tak cikgu? Okey, Ke atas boleh. sikit. Kita nak ini zoom. rupa dia. Okey. Inilah Nampak ini adalah rupa dia. bentuk yang cikgu hasilkan untuk kita walaupun semua. dia tak simetrikal. Tapi tak apa. Tak simetrikal tak apa. Lepas ni kita Ifan boleh pun adjust akan belajar nanti. buat lagi dengan cikgu. Boleh. Kalau Okey. kita ada kelapangan masa nanti kan kita boleh. Okey, cikgu. Yes. Tadi cikgu cakap kita kena gunakan stiker Ya, betul. Baik. Okey. Dalam bika tu kan ada stiker kan. Okey. Irfan ada boleh lah, cikgu. pilih yang mana satu yang Irfan suka. Ambillah macam satu. penari belly cikgu Penari belly. Lama. Okey. Ifan dapat dah. Ifan nak yang ni lah. Okey. Okey. Okey, Irfan tanggalkan stiker dia tu. Tanggalkan stiker. Okey. Okey. Sambil-sambil Irfan tanggalkan stiker tu kan. Okey, dekat sini ada kertas warna. So Irfan boleh pilih lah warna apa yang Irfan nak. Okey, baik. Irfan suka warna apa? Ifan suka warna orange cikgu. Orange. Okay. Orange ada dua ni. Okay. Cikgu pilihlah satu Boleh. Striking sikit. Supaya penonton di rumah pun Okey. boleh nampak. Okey. Baik. Sekarang ni Ifan nak buat apa? Irfan. Okey, lekatkan di atas kertas tu. Okey, baik. Okey, supaya lebih cantik lah. Kan. Okey. Dan kemudian kita gunakan gunting. Oh, kita kena potong lah. Ya, kena potong. Baik. Kena potong. Jadi Okey. gunakan gunting. Okey. Alright, Irfan gunting.
Dan yang paling penting sekali, kita kalau nak guna gunting ni kena berhati-hati lah cikgu. Betul. Sebab kita tak nak ada murid-murid yang lakukan benda yang sama ni tercedera pula. Ya. Okey. Kan? Okey. Boleh ke Irfan? Okay, Boleh, tak apa. Irfan Kalau cuba. Irfan tak gunting tu pun tak apa sebab kan tadi kan cikgu dia cakap cikgu dah sediakan. Oh ya ke? Betul? Okey, Irfan cuba sikit lah Boleh. Okey, baik. Tak susah pun sebenarnya kan. Ya. Aktiviti ni kanak-kanak pun boleh buat. Betul. Okay. Tetapi dengan pengawasan orang dewasa. Orang dewasa. Okey. Sekejap Okey. Okey. Dia tajam-tajam pun tak apa. Tajam pun tak apa Aduh Ni cikgu buat sendiri ke cikgu ni? Penari beli ni? Ya, buat sendiri. Lama, hebatlah cikgu. Cikgu ni tak berapa nak kreatif sangatlah tapi bolehlah sikit-sikit. Iyalah Asal tu. ada rupa dia tu insya-Allah boleh. Cantiklah cikgu ni. Okey. Aduh Sekejap Okey. Alright. Okey. Lama juga nak potong ni Lama juga tu. Boleh ke Irfan? Okey. Kalau macam Okey. tu tak apa. Kita tengok kalau apa macam yang dah tu, siap. Alright, okey. Tadi Irfan. Okey, ini adalah model tiny dancer cikgu tunjukkan di kamera. Okey. Ini adalah Ni model yang tiny dah siap dancer lah, yang dah siap lah. Lama. Okey, yang dah siap. Jadi yang ini mungkin berbeza sikit sebab cikgu gunakan kain felt. Okey, Right? bukan Kain kertas felt. lah. Bukan kertas. Tapi boleh je kalau kita nak gunakan kertas atas Okey. kreativiti Irfan lah. Betul. Kita tengok Kan? juga bahan yang kita ada kat rumah Ya, tu lah. betul. Okey. Kenapa cikgu gunakan kain felt? Sebab dia lebih keras sikit kan. Jadi dia akan menghasilkan lebih beban pada atas. Okey. Pada bahagian atas. Okey Irfan, seterusnya. Okey, model dah siap. Betul. Okey. Seterusnya macam mana pula nak bagi model tiny dancers kita ni menari? Betul lah tu. Kita dah siapkan dia punya figura Ya. Dia tiny dancers. Tapi macam mana kita nak gerakkan dia? Agak-agak penonton macam mana kita nak gerakkan dia? Kan? Ha. Macam mana cara dia tu? Okey, Irfan teka boleh? Boleh. Tengok dekat sini Irfan. Okey. Tak perlu tengok ke sana ke kemari. Baik, Tengok baik. di sini saja. Okey. Apa agak-agaknya bahan yang kita perlukan sebagai sumber elektrik kepada tiny dancers kita? Okey. Kalau dekat sini Irfan nampak ada bateri. Jadi jawapan dia bateri lah untuk menggerakkan kita punya tiny dancers tu. Pandai. Okey. Jadi bateri adalah sumber elektrik. Betul. Okey, yang mana kita boleh gunakan ataupun kita boleh supply pada tiny dancers kita. Jadi kita kena gunakan bateri lah Bateri, yang okey. pertama. Okey, tanpa bateri ni tak bermaknalah kehidupan tiny dancers Betul. Maknanya kita ni. tiadalah jantung kepada tiny dancers kita tu. Saya selalu gelarkan bateri sebagai jantung Jantung kepada lah. alat elektrik. Ya. Sebab tak adanya bateri macam manalah nak berputar. Betul. Kan ataupun Ataupun nak berfungsi menggerakkan ke? sesuatu bahan elektrik, peralatan elektrik. Okey, bateri dah ada. Okey. Seterusnya Irfan rasa apa lagi bahan yang boleh kita gunakan sebagai pelengkap kepada bateri ni? Okey, Irfan kena tengok benda-benda yang ada kat sini Ya, benda-benda yang ada kat sini banyak ni benda. Kan? Kan? Nak guna bukan ni. Bukan. Kita jumpa dah. Apa benda ni? Magnet cikgu. Magnet. Macam mana ni Irfan tahu ni magnet ni? Macam besi ni, macam bercantum-cantum ni, betul. kita panggil Okey. magnet. So bercantum-cantum ni adalah magnet. Magnet. Okey, so penonton di rumah saya nak explain sikit ataupun Okey. nak terangkan sikit. Ini adalah magnet neodymium. Okey. Okey, so magnet neodymium ni sebenarnya adalah magnet nadir bumi di mana magnet ini adalah sangat-sangat kuat. Sangat-sangat kuat Ya. Okey. Kalau Irfan tak percaya cuba Irfan tanggalkan magnet ni. Okey, Irfan cuba Kuat sangat. Alah cikgu. Tak Boleh boleh kan? ni. Tak boleh. Tak Okey. boleh. Caranya adalah Irfan kena slide ataupun kena tolakkan dia. Okey. Okey. Boleh? Apa kata Irfan Tolak. akan tolak selepas kita berehat boleh tak cikgu? Boleh. Kita Alright, kita bagi adik kita berhenti fikir berehat macam mana kita nak buka magnet ni macam mana? Betul. Okey. Okey. Kalau macam tu, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini.
lama kita tak bertemu. Aku ingin belajar bersama. Ku merindukanmu. Walau tak belajar di sekolah, namun kau tak pernah serasa lelah membimbingku dan mengajariku walau dari rumah. Saya mengucapkan selamat Hari Guru. Akhir kata, buat kerja Teringat selalu masa indah. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Tadi kita ada nampak satu lagi ucapan video terima kasih cikgu. Jangan lupa untuk dedikasikan penghargaan anda kepada guru-guru yang sudah banyak berjasa kepada anda semua. Okey cikgu, kita masih bersama dengan cikgu Idrus sekarang ni. Tadi sebelum kita berehat kita dah cakap kalau kita nak gerakkan kita punya tiny dancers ni kena ada bateri dan juga magnet. Betul. Jadi macam mana kita nak gerakkan Okey Irfan. Okey, so sekarang cikgu bagikan pada Irfan tas ni. Ambil magnet tu terlebih dahulu. Ambil magnet ni, okey. Letakkan magnet tu. Okey, lepas tu ambil bateri. Ambil bateri. Ambil bateri, letakkan di atas magnet. Baik. Ui. Alright. Dia bercantum dah ni. Okey. Ada magnetic force kan. Lepas tu ambil tiny dancers kita ni. Okey. Pastikan Lagi sekali boleh tak cikgu? Lagi sekali boleh. Lagi sekali. Okey. Okey, letakkan dulu magnet di bahagian bawah. Kita letak Okey, lepas tu letakkan bateri. Okey, lepas tu ambil tiny dancers ni. Ambil tiny dancers ni yang cikgu dah buat ni. Okey. Pegang di bahagian atas Irfan. Oh, bahagian atas. Okey. Lepas tu masukkan secara perlahan-lahan pada bateri dan juga magnet tersebut. Okey. Alright. Sampai bawah Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Pastikan dia bersentuhan dengan yang atas tu. Okey. Okey. Boleh ke? Okey. Alright. Okey. Gerakkan dia sedikit. Gerakkan dia macam mana cikgu? Okey. Okey, sebab kadang-kadang dia tak ni. Okey, mungkin Irfan boleh ke sini kan? Okey, cikgu boleh. Boleh. Over. Alright. Okey. Okey. Okey, jadi model tiny dancers ni kan. Okey, inilah satu masalah tentang model tiny dancers ni. Sebab cabaran ni cikgu kan? Cabaran dia adalah dia kadang-kadang dia less sensitif. Okey. Dia less sensitif pula. Dia kurang dia punya ni. Okey. Baik. Biasanya Irfan dia akan berputar. Okey. Right? Dia akan berputar. Mungkin kita kena gunakan magnet yang lain. Dia kena bateri gunakan bateri yang lebih lain. Okay, yang lain. Okay? Kita cuba. Kita cuba. Tak apa. Alright. Okey. Okey, sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim. Harapnya bergeraklah Okey. Okey. Ataupun kita ubahkan bilangan bateri dia Irfan. Okey, baik. Kan tadi kan kita gunakan ada 5. 5 magnet. Alright. So sekarang ni cikgu gunakan ada 4. Okey. Dia tak nak dia malu ni rasanya ni tadi dancers ni. Tu. Okey, dah bergerak dah. Dia ada berputar sikit. Okey. Itu dia. Jadilah cikgu. Yeah. So inilah pergerakan tenasis kita. Jadi inilah yang kita sebenarnya nak capai pada hari ini. Kan matlamat asalnya adalah untuk memastikan model tiny dancers kita ni boleh berputar. Betul. Kan? Jadi kita dah capai dah. Dah capai dah objektifnya. Okey, Irfan angkat model tiny dancers tu. Okey, cikgu nak tanya, arah mana kita punya tiny dancers bergerak sebenarnya? Okey, arah tiny dancers ini bergerak, dia bergantung kepada kekutuban magnet ni. Kekutuban magnet, okey. Yeah. Okey, kalau kekutuban magnet ni dia terbalik, jadi dia akan berpusing anti-clockwise ataupun terbaliklah. Okey. Dia boleh ditentukan dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Okey, macam mana cikgu? Ataupun Fleming left hand rule. Okey. Kita boleh gunakan macam ni, Fad. Okey, macam ni Macam ni So, yang ini adalah kita punya force ataupun daya. Betul. Alright, yang ini adalah kita punya arah medan magnet. Arah medan magnet. Maksudnya daripada utara ke selatan. Betul. Okey, yang ini pula adalah arah arus. Arah arus kita. Jadi kalau kita tentukan ni, kita boleh tentukan arah putaran kepada model tiny dancers kita. Okey, baiklah. Thank you cikgu. Okey, Irfan. Bergerak lagi. Bergerak. Dah tak malu dah tu. Masih lagi bergerak Tadi dia mogok sekejap. Ya. Kan? Alright. Suka dia menari Seterusnya Irfan. Okey. Kalau cuba Irfan pegang bateri dan juga magnet tersebut. Okey. Rasa apa tu? Panas lah cikgu. Rasa panas kan? Macam ada apa? Kenapa boleh rasa panas ni? Sebab ada arus elektrik.
Okey, bukan ada arus elektrik tetapi ada tenaga yang dibebaskan Okey. oleh bateri dan juga magnet ini. Jadi tenaga yang dibebaskan tersebut adalah hasil daripada daya yang terhasil lah. So daya tadi kan dihasilkan oleh wire kuprum ni ataupun dawai kuprum ni. Jadi dawai kuprum ini akan terasa sedikit panas juga sebenarnya. Tetapi yang lebih obvious ataupun yang lebih ketara adalah pada magnet dan juga pada bateri. Okey, baiklah. Alright. Okey, seterusnya Ifan, cikgu nak tanya Ifan Ya, saya. Apakah lagi yang kita boleh lakukan pada tiny dancers kita supaya dia lebih berputar laju? Tadi kita dah guna bateri. Kita guna magnet lah pula, cikgu. Kalau kan kita dah ada bateri ni, memang bateri ni memang fix lah ataupun tetap kan. Okey, sekarang ni cuba kita tambahkan bilangan magnet ini. Okey, sekarang ni bilangan ada magnet ni, berapa ni Ifan? Cuba Ifan kira. Okey, ada 1, 2, 3, 4 magnet sekarang Okey, ni. cikgu bagi lagi 2 lah. Okey. Cikgu sedekah lagi 2. Baik. Rezeki Irfan ni dapat 6 magnet. Alhamdulillah. Okey. Irfan letak sini Ya. Baik. Alright. Okey. Sekarang ni cuba kita letakkan model tiny dancer. Sama juga proses dia. Okey, Baik. letakkan bateri dan juga letakkan model tiny dancers tu. Kita cuba Harapnya dia tak malu lagi. Harapnya dia tak malu. Sebab model tiny dancers kita ni kadang-kadang dia malu sikit. Oh lama. Okey. Dia berputar. Tapi Ifan, secara teori je, model tiny dancers kita apabila kita gunakan bilangan magnet yang lebih banyak, dia akan berputar lebih laju. Okey, teorinya Secara teori je. Tapi Ifan memang nampak perbezaan ni tadi, cikgu. Ya, memang. Okey, sebab kita gunakan bilangan magnet yang lebih banyak. Okey. Jadi kalau kita gunakan bilangan magnet yang banyak, maka kekuatan magnet pun akan lebih bertambah. Betul. Alright. Dan makin lajulah kita punya tiny dancers ni. Okey. Okey, seterusnya Ifan. Okey, just a quick one sebab mungkin kita kekurangan masa. Masa ni sukalah cemburu dengan kita kan, cikgu. Okay. Seterusnya Ifan, Okey. kita nak kaji satu lagi aktiviti. Apa di tu, mana kita nak mengkaji kesan bilangan lilitan pada kelajuan motor. Kelajuan motor. Sama konsep dia macam tiny dancers. Tadi kita dah gunakan bilangan bateri yang berbeza, bilangan magnet yang berbeza. Okey, bilangan bateri pun boleh juga mempengaruhi. Okey, maknanya kalau banyak bateri makin laju ke? Ya, betul. Okey, dan yang ketiga ni adalah bilangan lilitan di dalam DC motor ni. Okey. Jadi kalau DC motor yang cikgu ada dekat sini, dia ada tulis 4,000. 4,000 4,000 RPM. Apa tu RPM, cikgu? RPM tu adalah revolution per minute. Revolution per minute. Ya, maksudnya dalam masa 1 minit dia boleh hasilkan 4,000 putaran. 4,000 putaran. Ya. Oh, kalau macam Irfan punya dekat sini ada tulis 3,100. Maknanya dalam 1 minit saya punya di sini boleh berputar sebanyak 3,100 lilitan. Betul ke? Ya, 100 putaran. Oh, 100 putaran. 3,100 putaran. Ifan punya lebih perlahan lah daripada cikgu. Cikgunya lagi power lah maknanya. Mestilah tadi kan kita dah bagi magnet tu kan. Okey. So sekarang cikgu ambil lah pula yang banyak sikit. Aduh, adil lah tu. Okey, jom. Kita Okey. mulakan. Right. Okay. Kita nak bagi litan ni lengkap Ifan. Okay. Pertama sekali adalah step nak kita buat apa, kena letakkan dulu pemegang bateri ni. Pemegang bateri Alihkan dulu. Okey. Okay. Pemegang bateri ni Ifan lekapkan dekat sini. Okey. Okay. Sekejap cikgu Boleh. Pastikan ada bunyi klik tu Okey. Alright. Okay. Seterusnya ambil penyambung ini. Okay, so ambil penyambung ini dah penyambung P3. Maksudnya dia lebih pendek lah. Lagi pendek. Okey. Alright. Kita letak kat mana, cikgu? Kita letak dekat sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Okey. Alright. Okey. Okey. Dah bunyi klik dah. Seterusnya, Okey. letakkan pula P4. Kat mana tu nak letak, cikgu? Letakkan di bawah P3 tadi. Di Okey. sebelah kiri dan kanan, juga kanan. P4 ni lebih panjang sikit lah Ifan. Iyalah tu kan. Kalau yang tadi P3 tu, dia pendek sikit. Okey. Kita sambungkan P3 dengan P4 ni. Ya, cikgu, sambungkan Baik. Sambungkan macam ni. Boleh ke? Sekejap Okey. Alright, cantik Okey, next. Seterusnya kita sambungkan P3 di bahagian atas pula. Di bahagian atas. Oh, maknanya P3 dekat atas, P4 dekat bawah. Ya, betul. Okey. Okey. Sambungkan di bahagian atas. Wire penyambung tadi. Dan seterusnya sambungkan kita punya motor. Okey. So motor ni
dia ada dua bahagian, satu positif dan satu lagi negatif. Betul. Okey, sambungkan bahagian yang positif kepada terminal negatif. Okey, Dan baik. yang negatif tu sambungkan kepada terminal positif. Kena yang berlainan lah cikgu. Ya, kena Okey. berlainan. Jadi Baik. arah dia tu kena betul. So kita nak letak dekat mana cikgu? Bahagian mana? Okey, macam ni. Positif ni di sebelah kiri. Okey, maknanya dekat sambung dekat P3 sebelah kiri tu Ya. Okey. Sini Okey. ke? Betul ke? Okey. Betul. Okey, dan yang last kali, bukan last lah Bukan pelengkap ni. dia. Okey, pelengkap dia. Switch. Switch Okey, lah. sebab kena ada switch lah Betul lah, kita boleh on off dia, betul on tak? off dia, betul. Okey, letakkan switch. Okey, dah. Alright. Okey, seterusnya masukkan dia punya Jantung dia. ya, betul. Jantung dia. Ni yang paling penting ni. Bateri lah. Bateri. So masukkan. Okey. Okey, kita masukkan Okey. Alright. Okey, siapa nak test dulu ni? Mungkin Ifan boleh cuba dulu? Okey, boleh. Okey. Ifan buka Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada meletup apa Tak ada. Jangan risau. Okey. Ifan cuba. Lama. dah Laju je dah tu. kan. Dah berputar dah pun motor kita tu. Okey. Okey, cuba dengarkan pula. Eh, Ha. lain macam ni. Kuat bunyi dia ni. Kuat Maknanya kan? lagi laju lah. Maksudnya apa? Lagi power dan lagi laju. Lagi power dan lagi laju. Maksudnya bilangan lilitan yang cikgu ada dekat sini adalah lebih banyak berbanding dengan bilangan lilitan yang ada pada Irfan. Betul. Jadi bilangan lilitan pun akan mempengaruhi kita punya putaran dan juga kelajuan motor. Okey, maknanya lagi banyak lilitan, lagi lajulah bergerakan di si motor betul. tu. Dalam ni kita tak boleh nak nampak lah bilangan lilitan dia macam mana. Tak boleh nak tunjukkan penonton di rumah. Betul. Tapi nanti cikgu ada surprise nak tunjukkan macam mana agaknya bilangan lilitan yang ada dalam DC motor ni. Kalau nak tahu, kena saksikan sampai ke penghujung rancangan. Tahu? Betul. Okey. Okey. Alright, seterusnya Ifan. Okey, Yadi pun dah siap. Okey. Jadi kalau Ifan ingat balik di awal rancangan tadi Okey. kan, kita ada kipas. Ada Di mana kipas, kita betul. gunakan kalau kita switch on tadi, right? Bila kita nyalakan ataupun tekan sahaja kipas tersebut, kita boleh rasa ada ruan Betul, angin angin dia tu, kan. betul. Tapi kita ada masalah untuk mengubah dia punya Kelajuan. kelajuan dia. Okey. Jadi sekarang ni, Okey. Irfan pelajar cikgu pada hari ini kan. Okey, baiklah. Okey, nak test sikit lah ya. Okey, sedia ya? Okey. Ifan cuba. Alright. Okay, soalan dia. Soalan dia. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan motor? Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan motor adalah lilitan ni cikgu. Okey, bilangan Okey, lilitan bilangan satu. Okey. Alright, yang kedua tadi apa? Dia punya Yang aktiviti yang kita buat, kita tambahkan bilangan magnet yang berbeza. dan juga jantungnya itu bateri. Ya. Lagi banyak bateri, lagi lajulah kita punya Betul. kipas tu. Dan juga lagi banyak magnet, lagi lajulah kita punya kipas tu juga. Betul. Okey. Jadi kita ada 3 faktor yang mana akan mempengaruhi kita punya kelajuan motor tersebut. Jadi penonton di rumah pun boleh lakukan aktiviti ni kan? Irfan? Betul. Susah ke Irfan rasa untuk lakukan? Sebab bila nampak Cikgu Edu ajar ni, everything macam ABC je. Senang je. Sebab cikgu ajar sangat efektif. Ifan dah boleh faham dalam masa 30 minit saja. Jadi konsepnya Irfan sama saja macam model tiny dancers kita tadi kan. Okey, kalau model tiny dancers kita tadi tu kita namakan dia sebagai homopolar motor. Homopolar motor tu macam mana cikgu? Okey, homopolar motor ni sebenarnya Irfan adalah motor yang pertama sekali dibina oleh Michael Faraday. Jadi Michael Faraday ni adalah seorang bapa lah dalam bidang fizik ni. Okey, di mana dialah yang pencetus, dialah yang mengeluarkan idea mengenai homopolar motor ini. Jadi dialah yang pertama sekali discover putaran motor tu apabila dia membuat eksperimen tiny dancers ni. Betul tu. Nampak tak? Cikgu dah cerita dekat kita banyak mengenai kita punya tiny dancers, macam mana kita punya lilitan di DC motor yang mempengaruhi kelajuan dan sebagainya. Dan sekarang ni cikgu, apa kata kita berehat dulu boleh? Boleh. Baik, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini.
Kembali bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Kita dah sampai ke hujung rancangan cikgu, di mana waktu ni kita akan bincangkan mengenai sedikit rumusan. Jadi cikgu, apa yang kita boleh rumuskan tentang pembelajaran kita hari ini? Okey, Irfan. Kalau kita buat recap sikitlah ataupun rumusan tentang aktiviti kita pada hari ini. Okey, di awal rancangan kita dah gunakan kipas. Okey, dan selepas tu kita gunakan dawai kuprum untuk membentuk model tiny dancers. Okey, sebenarnya model tiny dancers ini menggunakan prinsip homopolar motor ataupun motor homopolar lah, di mana kita banyak sangat dalam kehidupan seharian kita yang menggunakan prinsip ini. Betul. Okey, dan apa lagi yang lebih penting adalah cara untuk kita ubah gerakan motor dan juga kelajuan motor tersebut. Yes. Okey, ada 3 faktor yang akan mempengaruhi kelajuan dan juga putaran motor tersebut. Yang pertama jadi cikgu? Yang pertama apa? Apa Kita tadi? punya bilangan magnet. Yes, okey, bilangan magnet ataupun kekuatan magnet. Kekuatan magnet. Right? Yang kedua adalah nilai arus ataupun magnitude arus. Okey. So the greater ataupun semakin besar nilai arus tersebut, semakin lajulah putaran motor. Okey. Dan yang paling penting sekali ataupun yang ketiga ni apa benda? Apa cikgu? Lilitan ke? Ya, bilangan lilitan. Jadi kalau bilangan lilitan juga akan mempengaruhi kita punya kelajuan motor. Okey cikgu. Alright. Terima kasih atas rumusan tadi. Sekarang ni Irfan nampak kan? Macam ada banyak model elektrik motor kat sini. Macam kita nampak ada kapal terbang, kita nampak kincir angin, buaian, rumah. Jadi apa yang cikgu cuba tunjukkan kat sini sebenarnya? Okey, cikgu cuba tunjukkan dekat sini. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni, Irfan, banyak aplikasi ataupun penggunaan motor. Okey, dalam kehidupan kita kan. Contoh macam kincir angin ni, macam buaian. Ini adalah magnetic buaian lah ataupun buaian magnetik. Okey, so ini pula adalah rumah yang mana kita gunakan kuasa angin. Right? Gunakan kuasa angin. Ini adalah generator dan ini pula adalah permainan yang menggunakan prinsip motor tadi. Betul. Untuk menghasilkan gerakan daripada kapal terbang ini. Okey, boleh tak Irfan nak cuba satu? Boleh. Okey. Irfan pilihlah yang mana satu Irfan nak cuba. Irfan tertarik dengan kincir angin ni cikgu. Allah. Okey. Suka dia dengan kincir angin dia. Panaskan cikgu sekarang ni. Okey. Silakan. Okey. Okey. Baik, Irfan nak tanya, kalau macam ni kita guna DC motor yang macam mana? Kekuatan dia macam mana? Okey, kekuatan DC motor untuk kipas yang macam ni agak kecil kan. Jadi kita tak perlu gunakan kincir angin, kita tak perlu gunakan DC motor yang agak besar. Okey, memadai kalau 2500 RPM pun dah cukup. Dah cukup dah. Ia bergantung kepada saiz objek itu sendirilah. Betul. Okey. Okey, kan tadi kan cikgu cakap kalau dalam DC motor ni kita tak nampak apa yang ada dalam DC motor. Macam mana lilitan kat dalam tu kan? Okey. Sebab itulah dekat sini Fan, cikgu nak tunjukkan apakah yang ada di dalam DC motor. Oh, ini ke cikgu dalam ni? Ya, inilah rupa dia kat dalam DC motor tersebut. Okey, kita ada apa ni warna biru dengan warna merah ni? Apa tu cikgu? Ini adalah magnet. Magnet. Okey, magnet. Dan dalam ni adalah dawai kuprum tadi. Baik. Ingat tak tadi kan kita gunakan dawai kuprum. Jadi dia gunakan bilangan lilitan yang banyak dekat sini. Cikgu, kalau yang ni SWG berapa cikgu? Okey, kalau macam ni SWG dia adalah lebih tinggi sebab dia lebih nipis. Oh ya, kan? betul. Yang ini mungkin SWG yang kita guna SWG 24 macam tu. Oh, faham. 24 sebab nilai SWG ni dipengaruhi ataupun menentukan ketebalan dawai tadi. Ketebalan dawai tadi. Okey. So agak-agaknya berapalah lilitan yang kita ada dekat DC motor yang besar ni cikgu? Saya tak boleh lah. Nak kira pun tak boleh kan? Satu-satu ni mengambil masa lah kan. Betul cikgu. Okey, baiklah. Jadi apa lagi tips ataupun perkongsian yang cikgu boleh berikan kepada penonton di rumah ataupun pelajar yang sedang mengambil subjek ini? Okey, kepada penonton di rumah yang sedang baru nak berjinak dengan sains misalnya, jangan takut dengan sains, jangan takut dengan fizik. Sebab fizik itu adalah menarik. Betul. Bagi saya fizik itu adalah menarik dan banyak sangat peralatan ataupun kehidupan seharian kita berkisarkan pada fizik ni. Jadi jangan takut, cuba sahaja dan kalau kita tengok kat sini banyak aplikasi yang boleh kita gunakan. Contoh macam DC motor ni, awak boleh gunakan di mana-mana sahaja. Contoh kita balik rumah, kita buka kipas kita berpusing. Itu ada DC motor lah kan? Itu pun DC motor. Jadi banyak sebenarnya benda yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Itulah yang cikgu cakap tadi, bahawa sains ini dan kehidupan seharian
sangat orang kata apa related to each other. Maknanya Betul. sangat berkait. So bila kita ada sains, kita perlu aplikasikan ke dalam kehidupan seharian kita lah. Dan yang paling penting juga cakap ni, jangan takut untuk belajar sains sebab subjek sains ini adalah subjek yang sangat menarik di mana kita dapat explore ataupun kita dapat mengkaji suatu benda yang baru tu menggunakan apa yang ada sekeliling kita. Jadi untuk hari ini kita dah fokuskan kepada STEM yang mana kita gunakan DC motor dan faktor-faktor yang mempengaruhi kelajuan objek yang kita gunakan pada hari ini. Okey cikgu, ada apa lagi tak kata-kata akhir cikgu? Okey, rasanya tak adalah. Cumanya di kesempatan ini lah kan Irfan, okey, saya nak mengucapkan selamat berpuasa lah. Minggu depan kan dah puasa. Okey, selamat berpuasa kepada muslimin dan muslimat di seluruh dunia. Okey, yang akan mula menjalankan ibadah berpuasa. Okey, baiklah, terima kasih kepada Cikgu Idrul kerana bersama saya pada hari ini. Sudah banyak ilmu yang telah dicurahkan kepada saya dan juga kepada semua penonton di rumah. Kita akan berjumpa lagi pada episod yang akan datang, iaitu selepas ini. Jangan ke mana-mana dan kita akan kembali dalam rancangan Mahir Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM.